Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya dalam ulasan hari ini. Ulasan pada petang ini amat menarik perhatian dan kamu perlu mengetahuinya, mengikutinya daripada saat ini sehingga saat-saat akhir dalam rakaman ini. Bicara Rasuah Zahid Hamidi, Ultra Kirana Sirlah, jijiknya tahap amalan itu di negara kita. Hari demi hari, berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang mengejutkan kita semua, keterangan-keterangan saksi yang kita tidak pernah jangka rupa-rupanya seperti itu berlaku, yang mana seluruh rakyat Malaysia tidak pernah ketahui sebelum ini. Akhirnya, keterangan saksi-saksi dalam perbicaraan rasuah sistem visa luar negara melibatkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB, syarikat yang diberi projek tersebut. Serlahan paling nyata ialah ia memperlihatkan tahap rasuah di negara kita sudah di tahap yang begitu parah dan paling penting, paling menjijikkan, amat menjijikkan dan amat memalukan. Pertama, dengan nama-nama yang dicatat dalam buku ledger sebagai telah menerima wang daripada UKSB, syarikat-syarikat tersebut seolah-olah begitu bebas menabur wang di sana-sini kepada orang-orang berpengaruh. Disinilah yang paling menjijikkan, yang mana seakan-akan syarikat-syarikat besar yang punya uang ini boleh melakukan apa saja, menabur uang kepada siapa yang dia rasa berkepentingan dan mempunyai faedah untuk dirinya. Jika begitu banyak uang telah ditabur kepada sejumlah nama yang dicatatkan dalam buku ledger yang telah didedahkan di mahkamah baru-baru ini, sehingga hari ini selain kepada Zahid Hamidi sendiri yang dilaporkan menerima secara bulanan dalam mata wang Singapura, berapakah pendapatan dan keuntungan UKSB setiap tahun? Berapakah keuntungan dan pendapatan UKSB setiap tahun sehingga UKSB boleh membayar Zahid secara tunai dalam bentuk wang Singapura dolar setiap bulan selama beberapa bulan. Apakah ia bermakna melalui projek visa itu kemasukan rakyat asing terutama daripada China ke negara kita begitu bebas dan tanpa kawalan? Kedua, malah dikira sangat tertonjol jijiknya ialah kerana ahli-ahli politik yang ada kuasa nampaknya begitu mudah disogok dengan wang ringgit oleh UKSB. Aku fikir UKSB ini patut disiasat dengan lebih terperinci sampai sedalam-dalamnya. Selain daripada ahli politik yang telah dihadapkan ke muka pengadilan, UKSB juga patut disiasat sedalam-dalamnya. Rasanya, inilah kes rasuah di mana paling ramai ahli politik dikaitkan telah menerima wang. Dan ini saya rasa baru sedikit daripada yang pernah didedahkan sepatutnya. Kerana adanya kes mahkamah, barulah kelihatan betapa teruknya kes ini. Cuba bayangkan yang tidak dimasukkan dalam kes mahkamah. Ada banyak lagi mungkin yang masih tersembunyi yang kita tidak tahu. Yang ini yang telah terbongkar. Yang belum dibongkar, kita tak tahu lagi berapa. Daripada rasanya, inilah kes rasuah yang paling ramai ahli politik demikian telah menerima wang. Daripada sekian nama ahli politik yang disenaraikan, paling mengejutkan tentunya bila mana nama Tun Mahathir Mohamad pun terkait sama didakwa
menerima wang daripada UKSB melalui seorang anak saudaranya. Jika ahli-ahli politik sudah sedemikian rupa wujudnya, menerima saja wang asal diberi, apakah yang boleh kita harapkan daripada mereka untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara? Masihkah kita mahu mempercayai ahli-ahli politik mengurus negara dan membela nasib kita? Walaupun beberapa nama yang disebut menerima wang daripada UKSB sebelum ini dilaporkan telah menafikannya dan mendakwa tidak mengenali syarikat tersebut, penafian semata-mata belum secara otomatik membersihkan nama mereka. Apakah nama mereka saja ditulis dalam buku ledger? Adakah itu saja sengaja memperkenakan mereka? Pihak berkuasa perlu menyiasat semua nama yang disebut di mahkamah itu, khusus tentang akaun bank dan butiran perbelanjaan dalam tempo selepas mereka didakwa menerima wang daripada UKSB itu. Janji pihak berkuasa sebagaimana kenyataan Mahathir di Jabatan Perdana Menteri. Janji pihak berkuasa sebagaimana kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bahawa SPRM akan memanggil semua nama yang dicatatkan dalam buku ledger UKSB belum memadai selagi mereka tidak disiasat dengan segera. Malah, jika terbukti pemberian wang itu berunsur rasuah, semua mereka hendaklah juga didakwa di mahkamah bersama-sama dengan Zahid Hamidi. Cakap-cakap bahawa Zahid Hamidi lebih mudah terlepas kerana ramai ahli politik lain turut menerima wang sepertinya juga bukanlah hujah yang kukuh. Dengan lebih ramai dikaitkan turut menerima wang daripada UKSB, Zahid Hamidi sebenarnya semakin sukar menuju jalan keluar. Dalam pada itu, melihat keterangan beberapa pihak yang mewakili UKSB berhubung pemberian wang kepada Zahid Hamidi dan ahli-ahli politik lain yang dinamakan dalam buku ledger itu, tidak memadai sekadar meletakkan mereka sebagai saksi pendakwa saja. Sebagaimana penerima rasuah didakwa di mahkamah, pemberi rasuah juga harus didakwa sama. Ini aku setuju. Kenapa hanya yang menerima yang didakwa? Kan perlu yang memberi pun didakwa. Sebab sama juga. Tidak akan ada demand kalau tidak ada supply. Dan tidak akan ada supply kalau tidak ada demand. Itu perlu disiasat segera. Tanpa pemberi, tidak mungkin ada penerima. Dan tanpa ada penerima, tak mungkin juga ada pemberi. Tidak akan berbunyi apa-apa jika hanya sebelah tangan yang bertepuk. Hanya dengan mendakwa secara menyeluruh, pemberi dan penerima, kalaupun tidak dapat menghapuskan sama sekali amalan rasuah, sekurang-kurangnya bentuk pencegahan yang dilaksanakan itu lebih ditakuti dan menakutkan semua orang untuk mendekati perbuatan terkutuk itu. Diubah suai daripada ulasan Sa'budin.com. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda tentang ulasan isu rasuah menjijikkan Malaysia ini. Adakah anda juga sependapat dengan kami bahawa pemberi rasuah juga harus didakwa, bukan sekadar penerima rasuah? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.